Salam sejahtera, Berita Pagi Sarawak edisi Selasa 8 Disember bersama saya, Bumawin. Sasaran untuk mencapai sifar setinggan di Sarawak telah dianjakkan ke tahun 2025 dari sasaran awal pada tahun ini. Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbir Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh berkata ini bagi membolehkan pendekatan baru dilaksanakan untuk memastikan rakyat menduduki kediaman yang selesa. Menurut beliau yang juga Timbalan Pengurusi Jawatan Kuasa Setinggan Negeri, antara pendekatan berkenaan ialah memperuntuk unit rumah kosong dalam stok rumah sedia ada untuk program perumahan rakyat sewa dan rancangan perumahan rakyat kepada setinggan. Katanya kerajaan telah menetapkan minimum 20% unit rumah program perumahan rakyat yang dibangunkan oleh Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan kepada setinggan. Selain itu, 20% minimum unit rumah spektra permata yang dibangunkan di tanah Perbadanan Pembangunan Perumahan HDC turut diperuntukkan kepada setinggan. Bercakap pada sidang media di Kuching, Datuk Len juga mendedahkan kerajaan turut mengurangkan bayaran caj premium kepada RM5,000 untuk lot baharu. Selain memastikan lot baharu dilengkapi prasarana seperti tanah telah tebus guna, parit konkrit dan mempunyai bekalan air dan elektrik. Inisiatif lain yang telah dilaksanakan untuk mencapai sifar setinggan juga termasuk pelaksanaan program skim pembesaran kampung dan skim penempatan semula. Datuk Len turut memaklumkan selain bandar besar seperti Kuching, Sibu, Bintulu dan Miri, pendekatan untuk mencapai sifar setinggan juga akan diperluas ke bandar kecil seperti Serike, Bintangor, Betong dan Kapit. Dalam perkembangan lain, Menteri Muda Perancangan Bandar, Pentadbiran Tanah dan Alam Sekitar, Datuk Len Talib Saleh memberitahu jalinan kerjasama antara Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak, Pusaka, dengan institusi pendidikan tinggi, agensi penyelidikan dan pihak pemegang taruh industri perkayuan amat penting bagi membangunkan produk kayu kejuruteraan di negeri ini. Ini kerana produk mempunyai potensi pasaran yang sangat luas di peringkat global dengan anggaran lebih $41 bilion Amerika pada tahun 2022. Jelas Datuk Len Talib, pasaran luas ini sangat berpotensi bagi Sarawak yang kini mempunyai projek penanaman semula hutan untuk membangun dan menerokai industri kayu kejuruteraan. Ini merupakan pendekatan pusaka untuk memastikan industri perkayuan terus berkembang pesat berikutan industri ini menyumbang ekonomi negeri sejak 40 tahun lepas. Ke arah itu, untuk mempertingkat pengetahuan dan teknologi dalam penghasilan produk ini, Pusaka dan Universiti Teknologi Mara UiTM bekerjasama mempromosi dan berkongsi pengetahuan tentang produk kayu kejuruteraan selain menjalin kerjasama dengan Woodsfield Gula Lam Sendirian Berhad, pakar dalam penghasilan produk kayu kejuruteraan. Kerjasama memfokuskan bidang penyelidikan dan pembangunan untuk menghasil produk kayu kejuruteraan menggunakan pokok akasia dari ladang hutan semula. Datuk Len menyatakan demikian pada seminar produk kayu kejuruteraan di Kuching. Beliau turut mendedahkan ekspor kayu Sarawak telah menyusut 19% untuk suku ketiga tahun ini dengan pendapatan sebanyak RM2.8 bilion berbanding RM3.5 bilion untuk tempoh yang sama tahun lepas. Projek naik taraf Jalan Tanjung Manis Sungai Ilas, Kampung Sebenar Fasa 2 dijangka siap Disember tahun 2022. Menurut Menteri Muda Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan, Datuk Julahi Darawi, projek bernilai RM36 juta itu telah ditawarkan kepada kontraktor untuk memulakan pembinaan. Datuk Julaihi berkata naik taraf jalan ini kelak bakal membawa perubahan besar di kawasan terlibat berikutan akan menghubung 7 penempatan. Ia termasuk sebuah sekolah rendah dan juga rumah ajah, rumah lisa, rumah empati dan kampung sebenar. Fasa 2 kerana sebahagian besar daripada jalan raya itu melibatkan jalan ban yang dinaik taraf supaya dijadikan jalan. Dan hampir 20 km. Hanya 20.8 km saja betul-betul jalan baru.
Ditemui semasa lawatan ke tapak projek berkenaan, Datuk Julaihi memberitahu ketika ini penduduk di 7 penempatan itu masih bergantung dengan pengangkutan sungai untuk ke pekan dan bandar terdekat. Dalam perkara itu, Ahli Dewan Undangan Negeri Daro, Safi'i Ahmad berharap tiada pihak mengambil kesempatan dengan membuat tuntutan tidak munasabah sekiranya tanah mereka terlibat dalam jajaran jalan baharu itu kelak. Tapi apa yang saya beri jaminan kepada mereka, walaupun jalan ini kerajaan buat untuk rakyat di kawasan dan kalau tanah itu memang betul-betulnya milik mereka, insya-Allah kerajaan tidak akan merugikan rakyat, di mana kerajaan akan membayar pempasan sewajarnya mengikut harga pasaran. Safi'i yakin dengan siapnya projek itu, ia akan menjadi pemangkin pelbagai pembangunan seperti mempermudah aktiviti keluar masuk hasil pertanian untuk dipasarkan ke kawasan bandar. Limbang akan dimajukan sebagai destinasi agro pelancongan. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, perkembangan sektor pertanian dan penternakan selain tarikan flora dan fauna yang wujud di daerah itu membolehkan hasrat tersebut dapat dicapai sekaligus menyumbang kepada pendapatan rakyat dan negara. Datuk Dr. Abdul Rahman memberitahu setakat ini penternakan kerbau, penanaman nangka madu dan durian antara yang berpotensi dijadikan agro pelancongan dan terbaharu penternakan ketam dalam sangkar. Pihak Unimas telah pun dapat mencipta satu kaedah untuk penternakan ketam sangkar, penternakan ketam dalam sangkar, dan ini boleh dijadikan sebagai sektor agroturism. Penduduk kampung apabila mendapat anak-anak ketam daripada ditangkap secara liar dan ia tak dapat dijual, dia boleh membesarkan ketam ini dalam sangkar yang dicipta khas ini. Setakat ini ujarnya Kampung Patiambun di Limbang antara lokasi sesuai bagi tujuan itu dan berharap ia dapat direalisasikan. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Bukit Kota itu turut menyatakan kawasan tarikan seperti Jeti Santaba dengan kewujudan Taman Negara Kayu Bakau di kampung itu, lumpur berbuak di Kampung Meritam turut menyumbang kepada potensi agro pelancongan di daerah itu. Beliau bercakap kepada pemberita selepas merasmikan program 3M Buaya iaitu mengenali, memahami dan memelihara anjuran Perbadanan Perhutanan Sarawak di Dewan Patiambun Limbang. Menyentuh mengenai program itu, beliau memberitahu ia sesuatu yang baik dalam mendalami hubung kait antara manusia dan buaya selain memahami reptilia itu secara jelas. Sementara itu, Gunung Buda yang terletak di daerah Limbang akan dijadikan sebagai antara lokasi tarikan pelancongan di kawasan berkenaan. Menurut Wali Kota Majlis Daerah Limbang MDL, Kaunselor Sufian Mohad, ini kerana lokasi tersebut memiliki keindahan semula jadi flora dan fauna yang boleh menjadikan kawasan itu berpotensi sebagai kawasan untuk aktiviti pelancongan domestik. Kaunselor Sufian berkata cadangan akan diusul ke peringkat seterusnya untuk menaik taraf infrastruktur selain membina prasarana yang bersesuaian di kawasan itu. Kita di peringkat Majlis Daerah Limbang melalui Jawatan Kuasa Pelancongan dan Pembangunan Komuniti telah pun merangka satu program jelajah ekspedisi ke Gunung Buda, salah satu tempat yang akan menjadi tumpuan utama pelancong Limbang, bukan setakat orang Limbang tapi luar daripada Limbang, dan kita mengharapkan selepas COVID-19 nanti daripada luar negara pun akan datang ke kawasan tersebut. Beliau berkata demikian kepada pemberita di Limbang turut memberitahu ekoran jarak Gunung Buda bersempadanan dengan Gua Mulu. Ia sekaligus mampu dijadikan sebagai pusat pelancongan domestik terkemuka bukan sahaja di peringkat negara bahkan di seluruh dunia. Kadar penduduk yang melengkapkan banci penduduk dan perumahan Malaysia 2020 secara dalam talian atau e-census masih kurang memuaskan. Ketua Pejabat Operasi Jabatan Perangkaan Malaysia Sri Aman, Johannes Joshua Bayang memberitahu berdasarkan laporan yang diterima, kira-kira 15% sahaja yang telah melengkapkan bancian tersebut.
Tiada akses internet serta kurangnya pengetahuan pada penggunaan komputer juga menjadi sebahagian daripada faktor yang telah dikenal pasti sebagai punca terhadap keadaan tersebut, terutama bagi penduduk di kawasan luar bandar. Cabaran turut dihadapi oleh pembanci di kawasan bandar apabila segelintir penduduk sukar untuk bekerjasama kerana meragui kehadiran pembanci. Untuk pembanci, dia mudah dikenali dengan memakai kad pembanci itulah. Dia akan dibekalkan dengan kad pembanci. Lepas itu dia akan diberi surat kuasa untuk menjalankan banci. Dia akan dibekalkan dengan beg ataupun vest kalau ada, tapi saya dipahamkan vest mungkin tak cukup lah. Kita akan ada beg. Lepas itu pelitup muka dia pun akan dicetakkan perkataan banci penduduk dalam Malaysia untuk pembanci itu nanti. Menurut Johannes, pengisian borang soal selidik banci melalui e-sensus masih lagi dibuka sehingga 21 Disember ini dan bancian secara bersemuka akan dilaksana sebaik sahaja COVID-19 reda. Beliau memberitahu pemberita RTM selepas temu bual rancangan Radio Sri Aman FM. Jumlah kes positif COVID-19 mencatatkan peningkatan kepada 1,070 kes dengan 2 kes baru dilaporkan semalam iaitu masing-masing 1 kes di daerah Kuching dan Serian. Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak dalam kenyataan berkata ia sekaligus menjadikan daerah Kuching dan Serian kekal berstatus kuning. Kes ke-1069 di daerah Serian melibatkan warga negara Indonesia dan juga isteri kepada kes ke-1066. Kes ini dikategorikan sebagai kes jangkitan tempatan. Manakala kes ke-1070 iaitu kes import A melibatkan lelaki warga negara tempatan yang pulang dari negara Gabon, Afrika Tengah pada 2 Disember lalu. Kes adalah pemandu jentolak di sebuah kem pembalakan di Gabon dan telah singgah di beberapa negara di benua Afrika termasuk Dubai sebelum meneruskan penerbangan dan tiba di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur pada 4 Disember. Kes meneruskan perjalanan ke Kuching menggunakan penerbangan pada hari yang sama dan setibanya di Kuching, kes telah dimasukkan ke pusat kuarantin dan disaring semula pada 5 Disember dan disahkan positif COVID-19 pada Ahad lalu. Dalam pada itu, terdapat 1 kes baru telah pulih dan dibenarkan discharge dari hospital, manakala 16 orang masih mendapat rawatan. Terdapat 2 pesakit dalam siasatan yang baru juga dilaporkan semalam. Sementara itu, 4 kluster di negeri ini masih aktif iaitu kluster besi, kluster Jalan Abel, kluster Green Hill dan kluster Wisma Seberkas. Baik saudara, paparan itu tadi mengakhiri berita pagi Sarawak hari ini. Sehingga berjumpa lagi.